Bertemu kembali dalam Malaysia Memilih bersama saya Naila Huda, dan sebentar tadi kami bersama dengan rakan setugas Hasimi Muhammad melihat kepada salah satu kerusi panas atau kerusi tumpuan pada PRU15 iaitu di Lahad Datu. Tapi untuk Malaysia Memilih kami bukan sahaja memberi tumpuan khusus kepada kerusi-kerusi panas dan juga analisis politik. Kami juga tentunya ingin memberi tumpuan kepada isu rakyat. Dan kalau kami nak ceritakan tentang isu rakyat di Lembah Kelang khususnya di Kuala Lumpur, tentunya tumpuan hari ini terarah kepada sistem kawalan tren automatik ataupun transit aliran ringan LRT khususnya laluan Kelana Jaya, yang mana selepas beberapa episod tergendala ataupun gangguan yang berlaku kepada LRT sejak beberapa hari yang lepas, hari ini diumumkan khususnya daripada pihak prasarana dan juga LRT Rapid KL, mereka mengumumkan terdapat isu gangguan, isu teknikal yang menyebabkan perkhidmatan bagi 16 stesen LRT laluan Kelana Jaya ini tidak dapat beroperasi selama seminggu, 7 hari. Ini gangguan yang amat besar dan tentunya akan memberi kesan kepada ramai penduduk bukan sahaja di Lembah Kelang tapi mereka yang bekerja di Lembah Kelang, mereka yang mungkin dapat pengajian di sini, pelajar dan juga kegiatan ekonomi tentunya akan ada gangguannya apabila berlaku gangguan yang amat besar selama 7 hari dan dikatakan gangguan komponen elektronik sistem kawalan tren automatik ataupun ATC pada LRT laluan Kelana Jaya ini pertama kali berlaku sepanjang tempoh pengoperasian perkhidmatan itu, dan gangguan menyebabkan kehilangan signal antara pusat kawalan dan tren, mengakibatkan tren tidak dapat beroperasi secara automatik antara stesen LRT Kelana Jaya dan stesen LRT Ampang Park. Dan sebentar tadi Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Malaysia Berhad Muhammad Asharuddin Matsah berkata pihaknya masih belum mengenal pasti punca sebenar gangguan pada ATC berkenaan. Beliau berkata tempoh penggantungan perkhidmatan selama 7 hari adalah bagi membolehkan pihaknya menjalankan siasatan menyeluruh selain membuat ujian untuk pastikan kesemua tren selamat untuk digunakan. Kita dengarkan sedikit antara apa yang dikatakan oleh beliau sebentar tadi dalam sidang media. Kami telah mencari penyelesaian tapi tidak menjumpa root cause. Kita menunggu pakar-pakar daripada Canada, OEM untuk hadir dalam sehari dua ini, esok akan tiba. Dan we need a bit more time to be able to assess what is the problem and find the root cause and then test out our trains in a sustainable manner. So sebelum kami start operation balik 16 stesen ini, we want to make sure they are able to run the train safely and permanently. Kami tidak mahu kita start operation pagi, petang kita terpaksa stop the services. So I think that is our station. I think we want to inform semua pengguna. Baik, bagi memahami apa yang sebenarnya berlaku pada perkhidmatan LRT dan apa sebenarnya penyelesaian yang ingin dilihat oleh penduduk di Lembah Kelang, kita terus saja bersama dengan Wan Agil Wan Hassan, bekas Ketua Dasar dan Perancangan Operasi SPAD, sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum, terima kasih Wan Agil sudi bersama saya untuk membincangkan mengenai dengan isu gangguan pada LRT. Pertama sekali, how serious is this issue kalau kita nak melihat gangguan selama 7 hari, 16 stesen antaranya melibatkan stesen-stesen utama, interchange stesen, Pasar Seni, KL Central, Dang Wangi dan sebagainya. Apa kesannya kepada kegiatan ekonomi kehidupan seharian penduduk di Kuala Lumpur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naila dan Awani kerana menjemput saya untuk memberi pandangan. Bercakap tentang kesan ni, bila kita lihat pada perubahan stesen-stesen LRT, 16 stesen LRT disebabkan malfunction of ATC ni, ia memangnya akan memberikan kesan yang amat besar kepada ridership di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Kerana kita tahu ada berjuta ridership yang memerlukan perkhidmatan LRT untuk melakukan perjalanan daripada rumah ke tempat kerja dan dari rumah kepada pusat-pusat kegiatan ekonomi. Dan ia di mana stesen-stesen yang melibatkan interchange station, penukaran di antara LRT ke monorail, LRT ke LRT Star dan juga MRT juga membawa kesan pada restriction of movement dari segi mobiliti dan perjalanan warga kota di Kuala Lumpur. Dan sebenarnya ia bukan sahaja akan menyebabkan, kalau kita lihat hari ini traffic congestion menjadi semakin teruk kerana orang terpaksa untuk memandu ke tempat kerja, tapi ia juga menyebabkan kehilangan dari segi produktiviti yang membawa kepada kehilangan dollar and cent dalam sektor ekonomi. Ini satu perkara yang saya rasa tidak sepatutnya berlaku sekiranya kita mengambil langkah-langkah preventive measures berbanding kepada reactive measures seperti apa yang dilakukan oleh prasarana.
Dan ini antara salah satu area yang perlu dilihat, perlu diberikan pertimbangan oleh kerajaan di masa hadapan dan juga prasarana untuk memastikan sistem ATC seperti signaling ini yang sangat penting dalam perjalanan LRT sentiasa dalam keadaan yang memuaskan bagi memenuhi keperluan pengangkutan awam darat di LRT. Ya, bercakap tentang LRT yang menjadi antara perkara yang ramai penduduk di KL ini bergantung kepada LRT, khususnya laluan Kelana Jaya ini. Memandangkan peranan yang besar dimainkan LRT ini, kalau kita nak bercakap tentang pencegahan, prevention is better than cure, apa sebenarnya mekanisme yang perlu ada untuk memastikan isu ini kita tidak perlu tunggu sehingga berlaku ataupun capai boiling point sehingga begitu teruk? Isunya perlu mengambil masa sehingga 7 hari untuk selesaikan. Adakah ruang untuk pihak prasarana atau pihak pengoperasian ini melakukan kerja-kerja maintenance sebelum ini? Sebenarnya kita kena melihat keseluruhan operasi LRT untuk come up with the prevention measures ni dalam konteks yang lebih besar. Kerana kita perlu memahami bahawa LRT ataupun rail based transportation ni adalah backbone kepada sistem pengangkutan awam di Kuala Lumpur. Just imagine kalau backbone tu cripple, the whole environment of public transport akan collapse. Walaupun kita tahu prasarana ada supply feeder bus, free feeder bus services, tapi dengan ridership LRT yang begitu banyak dan ramai, mana mungkin feeder bus yang diberikan oleh LRT ini boleh memenuhi keperluan perjalanan penumpang LRT. Itu yang pertama. Keduanya, kita faham juga infrastruktur dan sistem ATC yang digunakan oleh prasarana telah melangkaui lebih daripada 2 dekad sejak penubuhan ataupun sejak pengoperasian LRT. Jadi prevention ni sepatutnya berlaku dalam 2 aspek. Satu dari prasarana itu sendiri dan keduanya dari pihak kerajaan yang mana dulunya ia dilaksanakan oleh SPAD. Kenapa saya kata begini? Sebab SPAD pada ketika itu mempunyai pakar-pakar yang memang faham tentang pengoperasian dan sistem LRT yang akan sentiasa menjalankan independent audit untuk memastikan ada check and balance berbanding hanya mengharapkan audit sistem daripada pihak prasarana. Sekarang ni kalau kita tengok daripada PC yang dibuat oleh CEO prasarana, mereka terpaksa tunggu pakar-pakar di luar negara seperti dari Kanada dan sebagainya. Walhal dulu semasa SPAD masih tertubuh dan dibubarkan, pakar-pakar kita mempunyai keupayaan untuk melaksanakan audit ini secara berkala. Dan sekiranya SPAD masih ada sehingga hari ini, saya yakin ianya tidak akan berlaku seteruk ini kerana preventive measures itu sentiasa ada dalam schedule SPAD. Namun malangnya kita berhadapan dengan situasi di mana pakar-pakar yang berada dalam SPAD terutamanya dalam sektor real kini diambil oleh negara-negara lain seperti Abu Dhabi, di Arab Saudi dan juga di Eropah. Ya, melihat kepada peranan yang dimainkan SPAD itu sekarang sudah tiada, tapi kalau kita nak bercakap dalam konteks semasa di mana ada ruangnya untuk pakar-pakar yang sudah pun berada di Malaysia untuk mereka memastikan sekiranya ada isu teknikal mereka dapat membantu dan tidak perlu bergantung kepada pakar-pakar dari luar negara yang mengambil lebih banyak masa untuk mengatasi isu yang sangat urgent ini. Jadi saya juga merasakan adalah perlu kita melihat dari luar ruang lingkup prasarana itu sendiri. Dan caretaker government hari ini sepatutnya dan mungkin boleh memanggil pakar-pakar yang sedia ada dalam negara untuk dimasukkan di dalam independent audit team untuk melihat sejauh mana kita boleh salvage current system dan macam mana kita boleh come up with the quick wins untuk memastikan pengoperasian LRT ini dapat dilaksanakan selepas 7 hari. Kerana soalan yang paling besar yang saya takut ialah adakah malfunction ini hanya boleh diselesaikan dalam tempoh 7 hari ataupun kita memerlukan lebih masa untuk memastikan LRT ini berada dalam keadaan selamat. Sebab sampai hari ini pun kita masih tak tahu apakah root cause of the problem. Dan ia membimbangkan saya dan 7 hari itu bukanlah lama ya. Ini sekejap saja. Okey, Agil, kita berbaki 1-2 minit saja lagi, tetapi kita nak melihat kepada long game strategy, long haul. Kalau kita nak melihat kepada perkhidmatan LRT ini, sudah tiba masanya untuk kita melihat kepada komponen sistem yang berbeza ataupun mengguna lagi sistem ATC yang digunakan ketika ini tetapi ada improvement yang dilakukan atau ubahkan terus. Bagaimana? Saya berpendapat begini. Macam saya kata tadi, infrastruktur dan sistem sedia ada ini dah melangkaui lebih daripada 2 dekad.
teknologi akan sentiasa ada advancement dan teknologi sedia ada akan sampai masanya dia tidak begitu relevan dalam keperluan konteks pengangkutan awam hari ini. Jadi cadangan saya ialah untuk prasarana dalam konteks long haul ataupun long term solution perlu melihat keperluan untuk membawa masuk sistem yang terkini di mana ia boleh mendatangkan manfaat secara long term dan dari segi untuk maintenance dan juga safety checking itu dapat dilakukan dengan lebih berkesan dan lebih teratur. Yang itu saya rasa kita dah perlu melangkah ke aspek sebegitu. Okey, baik. Terima kasih. Banyak lagi yang saya nak tanyakan kepada Agil, tapi itu saja masa yang kita ada. Terima kasih. Itu tadi Wan Agil Wan Hassan, bekas Ketua Dasar dan Perancangan Operasi SPAD, sikit sebanyak kongsikan pandangan mengenai dengan isu gangguan yang berlaku pada LRT, khususnya bagi laluan Kelana Jaya. Dan itu antara fokus kami untuk memilih jam ini. Tapi itu saja perkongsian setakat ini. Bersama saya, Nailah Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.